Okay. Okay, so sebelum ni kita dah tengok string class. Dan dekat string class ni ada kita ada satu fungsi yang hanya boleh kita kata fungsi yang untuk the whole string, ataupun kita tengok satu lagi contohnya length, size dan sebagainya, termasuklah juga getLine. Kemudian satu lagi iaitu kita gunakan contohnya apa, add, macam ni. Kita tengok, sorry saya kena besarkan, tapi screen besar jadi nampak macam tak ada masalah kan. So awak pelajar lah yang nampak macam kecil kan. So kita boleh guna contohnya kalau kita nak gunakan add sebagai contoh, dia boleh bagi kita apa-apa karakter yang berada pada position tersebut. Kadang kita gunakan insert, kemudian kita gunakan replace, kemudian kita ada gunakan substr. Okey. Kemudian ini yang kedua, character manipulation method, yang mana kita gunakan contohnya apa, isAlpha. IsAlpha akan bagi nilai true, iaitu apa-apa nilai bukan kosong, kalau kita punya elemen string tersebut adalah letter, adalah huruf. Selain daripada huruf, contohnya nombor ke, digit ataupun apa-apa karakter, contohnya ampersand ke apa ke, itu semua dia akan bagi nilai false, iaitu nilai kosong. Kita dah tengok minggu lepas. Kemudian isAl6 ataupun isAl6, kalau kita punya elemen kepada string kita tersebut adalah letter ataupun digit. Maksudnya kat sini dia ada tambah digit. Dia macam alpha juga. IsAlpha, tapi dia tambah satu lagi ada 6 ataupun digit, maka dia akan bagi true, iaitu non-zero integer. Otherwise dia akan bagi false. Contohnya kalau karakter kan, hash, tanda hash ke, tanda add ke, apa-apa tanda lah. Kemudian isUpper, kalau string kita adalah uppercase letter, huruf besar, dia akan bagi kita true ataupun non-zero integer, otherwise dia akan bagi kosong. Kita ada isLower, dan satu lagi yang kita tengok antara yang penting, toUpper. toUpper dengan toLower, iaitu kalau kita beri huruf kecil, toUpper dia akan convert, dia akan tukarkan kepada huruf besar, iaitu contohnya A, small a, dia akan jadi capital A. Okey. Sama juga untuk bukan samalah, serupa juga untuk toLower. Kalau kita beri dia huruf kecil, kita bagi dia huruf besar, dia akan jadi huruf kecil. Kalau kita bagi dia huruf kecil, dia tak buat apa-apa. Okey, macam tu. Jadinya sebenarnya yang kita buat ni, berbalik pula saya punya earphone. Okey, yang kita buat dalam yang character manipulation method ni, sebenarnya fungsi-fungsi ni kebanyakannya adalah serupa dengan apa yang kita nak tengok, ataupun apa yang kita yang ada pada jenis string yang kedua, iaitu C string. Sebab C string ni dibina daripada character array. So kat situ C tu bermaksud character string. String yang dibina daripada array. Kan logik lah kan. Satu perkataan dibina daripada huruf-huruf kan. Satu ayat dibina daripada perkataan-perkataan kan. So dia macam tu lah. Okey. Kejap ya. Okey, jadinya hari itu saya diterangkan, kalau saya boleh buka balik saya punya nota dekat, sekejap ya, saya tengok dekat sini sedikit berkaitan dengan C string ni. Saya ingat dekat, sorry kat sini, kat sini. Okey. Jadinya C string, contohnya kat sini
saya boleh buat, kalau saya letakkan, ni yang saya dah muat naik minggu lepas kalau saya buat satu karakter, saya buat name, kemudian saya buat kurungan, lepas tu saya buat UKM. Mungkin saya letak 3 dekat sini. So benda ni dia, bila kita buat macam tu, dia tak ada masalah. Kita boleh je run. Tetapi dia bukanlah string, dia bukanlah C string. Dia hanya adalah karakter array. Dia hanya karakter array. Tetapi untuk jadikan dia string, kita kena tambah satu, iaitu yang ni, backslash. Iaitu backslash kosong. Jadinya ni lebih kurang sama, nampak kedua-duanya ada UKM. Bukan UKM lah, ada U, K dan M, tapi yang di sini dia ada backslash kosong. Backslash kosong kita kena letak dia dalam single quote kat sini. Sebab dia adalah satu karakter, walaupun dia ada dua simbol. Dia ada dikira satu elemen walaupun dia ada 2 karakter kat sini. Jadi kat sini ini adalah C string, yang ni hanyalah character array. C array lah, boleh kata macam tu. Okey. Jadinya kalau kita tengok balik dekat nota kita, ini nota structure, saya nak letak di sebelah sini. Okey. Jadinya kita selain daripada macam ni, kita gunakan command ni untuk bina satu C string. Okey. Kita juga boleh ikut macam apa yang nota ni tunjukkan, iaitu of course kita boleh letak satu elemen kat sini. Maksudnya kat sini kita letak berapa? 1, 2, 3, 4. Letak 4. Jadi kalau kita buat macam ni untuk character array, kita letak dalam kurungan 3 kan. Tapi untuk C string, walaupun dia UKM, kita kena letak, disebabkan kita letak backslash kosong kat sini. Jadi elemen dekat sini bukan 3 tetapi 4. So maksudnya berbeza, selain daripada panjang dia, elemen dalam karakter, dalam array itu pun berbeza. Yang ni 3, yang di sini 4. Tapi of course lah, kalau kita nak letak pun tak apa kan. Macam dalam ni, tak letak pun tak apa. Okay. Kalau letak pun boleh. Tapi kalau letak kena samalah. Kalau ni ada 1, 2, 3, 4, 5, ini pun kena 5. Tak boleh lah ini ada 5, kita tulis 4. Tak boleh. Okay. Selain tu, kita boleh buat C string sama macam kita takrifkan yang biasa kan. Contohnya sebelum ni, saya punya saya tak buka yang ni. Okey. Boleh tak tulis? Okey. Tapi saya takut saya terpadam. Saya nak save dulu. Desktop. Okey. Sebelum ni kalau kita buat, katalah kita nak buat kita gunakan string class topik sebelum ni kita buat string, ni jenisnya string, kemudian nama dia kan. Contohnya kita guna name kan. Kemudian kita buat sama dengan kita buat contohnya name apa, UKM. So ini adalah string class kan, kita gunakan string class lah. Tetapi kalau C string, dia bukan string tapi dia character. Char name sama dengan UKM macam ni. So ni adalah C string. Ikut macam ni lah. Saya tertinggal satu lagi, iaitu kita kena letak macam ni. Okey. Selain tu macam tadilah, kita boleh buat char name benda macam ni. Kita buat UKM backslash kosong, ataupun kita nak buat yang sama juga. Saya ambil ini je lah, tak nak tulis kan, saya ambil ni. Okey, kemudian saya letak dekat sini 1, 2, 3, 4. Jadinya semua yang kat sini adalah benda yang sama, iaitu C string. Kan, cuma yang tricky ni yang ni. Yang ni dengan yang ni lebih kurang sama.
tapi berlainan sebenarnya. Satunya adalah jenisnya, dan kemudian di sini ada array punya, ada subscriptnya, ada satu notation lah, ataupun kita kata kita ada square bracket lah, elemen kepada array tersebut. Of course lah kat sini pun kita boleh buat, sorry, ya, saya tengok. Satu lagi saya tertinggal, iaitu char name, kita boleh letak 4. Yang ni tricky juga sebab kita ada 3 elemen tapi kita letak 4. Sebab yang keempat tu adalah backslash tu. Cuma bila kita gunakan notation yang ni, tata tanda yang ni, jadinya kita tak perlu letak backslash. Secara automatik program dia akan assign lah kosong tu. Kita boleh cuba. Sekejap ya. Saya buka desktop. Okey. Sini kot. Okey, ni contoh tapi saya sekejap. Input output. Sekejap ya. Kod sebelum ni yang ni. Okey, dulu tengok sekejap. Okey, so tak apa, kita terus buat je kat sini. So kat sini, rather than saya nak guna nama tu, saya nak guna nama lain. C string. Kemudian kita nak declare dan initialize. Okey, 61. Okey, so yang ni kita tak nak. Kita buang semua ni. Okey, so kita tengok kat kita punya nota. Okey, kita buat char. Char 5. Kita gunakan kita punya kat sini tadi. Char name 4. Okey. UKM. Kan, kemudian kita cout. Dia jadi tak? Ataupun dia akan bagi, ataupun dia bagi kita error, kita tak tahu kan. Kita try. Dia keluar UKM. Jadinya, awak boleh bayangkan, contohnya sebelum ni, kita ada apa? Ini saya nak combine. Katalah kita ada karakter X, kita ada int X 3, contoh saya ambil yang paling ringkas. Kita nak buat satu array dengan 3 unsur, elemennya adalah 4 ataupun 2, 4, 8. Katalah saya cout X. Boleh tak kita cout? Rasa-rasa boleh tak? Kita try. Tak boleh. Dia kata, kita try. Dia kata, tak boleh. Kita terpaksa guna looping kan? Ingat kita kena guna looping for int I equals 0, I less than 3, I plus plus, then kita cout xi, then kita run. Okey, baru dia keluar 248. Kalau kita buat macam ni tadi, kita buat X saja dia tak boleh keluar. Dia tak keluar. Tetapi untuk string kita nampak perbezaan dia. Kita takrifkan string ni sebagai C string. Jadi bila kita cout, kita tak perlu pun nak guna for loop. Kita hanya letak nama dia je. Dia kita run, dia keluar semua elemen tu, UKM. Tengok tak? Tak perlu pun kita nak buat macam ni contohnya kan. Kalau kita buat macam ni, of course dia akan keluar juga kan. Macam ni. Ni saya nak komen. Kita nak cout name I. Of course dia akan keluar. Tetapi kat sini kita ada satu,
mungkin kita boleh buat 4 dekat sini. Jadi apa? Tengok. So yang belakang tu tak keluar apa-apa lah, sebab dia hanya tanda end of string kan, backslash kosong tu. So kita tak nampak dekat sini. Tapi nak katanya bezanya adalah bila C string, character string dengan iaitu dibina daripada array, dengan array yang biasa, integer contohnya, dia berbeza bila kita cout. Sebabnya C string, kita cout nama string tu, dia dah boleh keluar dah. Tapi kalau kita buat pada integer, dia tak keluar, dia akan bagi error. So sama juga untuk double dan sebagainya. So untuk integer dengan double semua tu kita kena gunakan loop untuk kita cout elemen-elemen dia. Okey tak kat sini? Dah ada berapa orang ni? 46 orang. Okey. Okey, kita tengok yang seterusnya. Yang ni kena tahu. Kemudian saya nak macam ni. When a string or string literal is used for initializer, bla bla bla. Bila kita gunakan yang atas ni, compiler atau program kita, secara automatik dia akan supplied with null character to the array. Null character tu yang ni lah. Maksudnya kat sini kita tak perlu nak buat backslash kosong kat situ belakang. Okey. Kemudian kita tengok C string input and output kan. This process requires standard input and output stream, Cin and Cout. Kalau kita nak gunakan Cin Cout, so, macam kita dah pernah belajar sebelum ni atau Dr. Kina pernah belajar, sudah tentu kita kena gunakan IO stream. Okey, kemudian sama juga macam sama juga macam string class, kita ada character by character punya function ataupun method. Kemudian mostly sebenarnya character by character macam saya cakap sebelum ni, tapi kita ada juga function untuk complete C, untuk the whole string tersebut ataupun the whole C string tersebut. Antaranya adalah getLine, kita dah jumpa sebelum ni. Get, pick, put, ni untuk vektor biasa guna pick, put, ignore dan sebagainya. Lepas tu boleh tengok kat sini getLine, Cin getLine, get, pick, provided untuk input. They are not the same as the method with the same name. GetLine dalam ni dia berbeza sikit dengan getLine. Fungsi dia sama tapi dia cara guna dia berlainan sedikit. Contohnya kita tengok kat sini. Using Cin getLine dan Cout to input and output a string. Tadi sebenarnya kita dah tengok tadi yang Cout tu. Kita boleh terus gunakan Cout. Contohnya dalam ni Cout message. Tetapi macam mana kita nak Cin ke dalam ke dalam character string. Maksud saya kat sini, kalau kita buat code, sekejap ya, saya tengok desktop. Saya nak ubah nama dia tadi 61 62. Yang ni 63 lah kot. 63. Ni 64. Kita tengok 62 kejap. Open 62. Jadi sebelum ni, kita tengok contoh yang sebelum ni. Macam ni kita buat. Saya nak komen dulu. Kita tambah include string. Typo pula Lepas tu let's say kita ada apa? Kita ada string. Ni yang sebelum ni saya tunjukkan untuk perbezaan dia. Katalah nama kita message. String objek kita namanya message. Lepas tu kita nak orang type dan komputer kita, program kita boleh baca. So kita buat getLine Cin message. Kemudian kita run lah, kita run. Okey, tak ada masalah. So kita type lah. Kat sini saya tak prompt apa-apa, tapi saya akan terima ni, ataupun mungkin saya nak cout lah. Saya cout kat sini. Okey.
Ataupun mungkin sini saya boleh bagi tahulah cout, please type anything. Contohlah kan. Kemudian program ni akan terima apa yang kita type, kemudian dia akan siap ni. Try kat sini university, saya pun type lah Universiti Kebangsaan Malaysia. Oh sorry. Bila saya enter, dia siap. The string just entered is Universiti Kebangsaan Malaysia. Ingat bila kata string, the whole ayat ni adalah satu string. Maksudnya string ni satu perkataan pun dikira string, satu perkataan pun dikira string, tiga perkataan pun dikira string, sebab asal lebih daripada satu huruf dia dikira string. Asalkan dia letakkan dalam pemuli ubah ataupun variable yang sama. Okey, ini kita guna getLine daripada string class. Sekarang ni macam mana? Kalau sekarang kita bukan belajar pasal ni, tapi kita belajar pasal C string. Jadi ini C string, cara dia adalah kita kena sekejap saya tengok sekejap. Saya macam tertinggal sesuatu kat sini, message. Okey. Jadi bila C string, command dia adalah ni, cin.getLine dan message. Message ni adalah nama saya punya string, nama saya punya pemuli ubah tu lah. Pemuli ubah string tu macam ni. Contohnya namanya adalah test, ataupun dalam sini namanya adalah name. Tapi dalam yang contoh sekarang ni namanya adalah message kan, saya punya objek ataupun saya punya variable namanya message. Bila saya nak simpan saya punya message dalam, saya punya input dalam message, command dia adalah cin getLine. Cin getLine, kena ada tambahan lagi. Okey. Message. Message tu message yang ni lah. Kemudian koma, maximum character. N. N ni adalah maximum character. Berapa banyak kita kata berapa banyak huruf, berapa banyak karakter yang kita nak getLine baca. Jadi dia berbeza berbeza dengan kalau kita guna string class, sebab string class yang lagi mudah. String class kita tak perlu specify pun apa-apa, kita buat macam ni je. Dia akan baca selagi mana dia tak jumpa enter, tab atau enter dengan tab. Bukan. Enter, selagi mana tak jumpa enter. Jumpa tab dengan space tak apa. Okey. Tapi untuk C string tak boleh macam tu. Dia kena cin getLine message, kemudian ada maximum character. Ataupun saya guna n kat sini. Tak nak guna n pun tak apa. Just nak consistency. Saya buat sama macam dia. Maximum character. Max Charles. Kemudian apa lagi? Tengok. Saya ada backslash n, maksudnya baris baru. Ataupun yang kata lain, bila kita tekan enter, dia akan tamat. Kenapa ada dua ni? Maxchar ataupun n ni kan? Kita tengok sekejap ya. Okey. In the above code, yang ni ataupun tak habis lagi. Okay, nanti kita akan bincangkan kenapa ada dua ni. Kemudian kita tengok maxchar ni apa? Maxchar ni kita takrifkan dia sebagai integer macam ni. Kan? Kita boleh tambah of course sebab dia adalah constant, dia tak berubah-ubah kan. Maxchar ni kita nak kekalkan, so kita letak const dekat depan. Tapi yang penting dia adalah integer. Yang 81 ni kita yang assign 81. Boleh je kita nak letak 20. Tapi yang paling panjang tapi dalam ni kita letak lebih sikit, kita letak 81 contohnya.
Kemudian bila letak 81 kat sini, kita takrifkan kita punya array tersebut. Array kita namanya message, panjangnya 81. Panjangnya ada 81 karakter. Tetapi kita tak assign, kita just initialize, kita declare je. Kita tak initialize apa-apa. Kita tak beri nilai pun pada message ni. Kita beri nilai masa kita pada baris getLine. Okey. Jadi kat sini saya nak bagi konsisten, saya gunakan gunakan ayat yang sama. Sorry. Jadinya kat sini kita declare maxchar adalah 81 karakter yang dia boleh ambil. Kemudian message panjangnya adalah 81 tapi tak ada apa-apa nilai lagi. Kemudian kita bagi tahu please type anything ataupun apa-apalah ayat kita nak guna. Just nak prompt, kita nak ask user untuk masukkan something. Kemudian kita gunakan command ni. Cin getLine message maxchar 81 lah dan \n. Apa dia nanti kita akan tengok dan kita see out. Kita cuba run dulu. Okey, tak ada error, semua okey. Type anything. Tadi kita type apa? Kita try university kebangsaan Malaysia. So dia boleh baca. Kan the string just entered is Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey. So kita tengok kita punya nota ni dia kata apa. Okey. Jadinya ni cin.getLine, kemudian ada kurungan method, dia adalah satu method atau function. Dia akan continuously accept and stores character type at the keyboard until, dia akan simpan dalam message until 80 characters are entered. Sebabnya nilainya ada 81, tapi dia sampai 80 saja sebab yang ke 81 itu akan digunakan untuk menyimpan backslash kosong, kan, iaitu null character tu. Okey. Kemudian kita tengok lagi kat kod kita. Yang ni backslash n ni apa? Backslash n ni macam kita dah pernah belajar sebelum ni, dia adalah bila bermaksud dia adalah enter. Bila kita tekan enter, itu bermaksud backslash n. Ataupun dipanggil new line character ke end of line character ke, sama je. Kemudian apa lagi dia kata? Kita tengok dekat sini. Sekejap ya. Ni dia kata apa-apa karakter yang akan dijumpai oleh cin.getLine dia akan baca dan dia akan simpanlah dalam message. Dekat sini dia akan apa yang jumpa termasuklah space, dia akan simpan. Samalah macam string kelas sebelum ni. Kemudian tengok mana tadi. Sebenarnya sintaks dia macam ni. cin.getLine str iaitu nama string objek kita, contohnya macam ni, message. Kerana ini adalah terminating length, ini adalah terminating character. Maksudnya apa? Maksudnya ni ada dua condition. Mana yang sampai dulu, yang itulah yang akan menyebabkan kita punya pembacaan getLine ni tamat. Dalam kes kita letak 81, maxchar ni 81, ini backslash n. Jadinya sama ada kita tekan backslash n ataupun enter, ataupun sama ada kita perkataan kita tu 81 mana-mana, sebenarnya 80 sebab yang terakhir tu adalah untuk backslash kosong yang ni tadi. Jadi sama ada kita capai 80 karakter ataupun kita tekan enter, mana-mana pun dia akan tamatkan kita punya pembacaan getLine kat sini. Let's say kita type Universiti Kebangsaan Malaysia, tak sampai 81 lagi kan, tapi disebabkan lepas saya type Universiti Kebangsaan Malaysia tu, saya tekan enter, maka
Getline terus tamat. So sama juga, let's say saya buat 5 je. Contoh lah kan. Saya run. Compile, tak ada masalah. Okay, type. Kan, saya type lah University Kebangsaan Malaysia. Jadi saya tekan enter, tengok dia baca 4 sahaja. Iaitu 5 tolak 1. Kan? Sebab yang kelima tu, ataupun elemen yang kelima dengan indeks kosong tu adalah untuk diletakkan yang ni tadi. Ataupun apa yang dimaksudkan dekat sini tadi. Bila kita type ni, kita tak ada masalah. Sorry, bukan ni. Bila kita type ni, kita tak ada masalah untuk type. Type lah panjang mana kita nak. Tapi bila program ni baca, dia akan baca mengikut syarat dia. Iaitu dibaca 4 sahaja. Jadi dekat sini, tengok kod kita. Saya tekan enter. Bila saya tekan enter, sepatutnya dia baca semua lah kan. Tapi tak. Sebab syarat yang ni, syarat dia lebih meluas daripada yang ni, iaitu 5. Antara 5 huruf ataupun 5 karakter dengan tekan enter, mana lagi besar? Jawapannya mestilah yang ni kan. Sebab kalau saya tekan enter, maksudnya saya dah type berapa ni. Kan? Padahal max karakter ni ada 5 saja kan. Jadi yang ni dicapai dulu, maka sesuai program kita terus tamat membaca, getline ni terus tamat membaca. Jadi dia akan baca yang tu je, 4 je. Dan dia akan terus see out. Okey, jadi berbeza sikit dekat sini. Ada masalah ke? Okey, boleh type kalau nak. 48 orang je makin lama makin tak ada orang ni. Sebaik sampai minggu 14 je kan. Kalau minggu ke-18 ke entah berapa orang yang tinggal kan. Okey. Ada macam itulah Itu adalah string class punya getline. Okey. Kita boleh juga terminating character ni kita boleh letak apa-apa. Yang kita dah belajar sebelum ni. Kita nak letak apa-apa, boleh kita letak kosong ke apa ke, tapi jaranglah kita buat macam tu kan. Selalunya kita akan letak enter ataupun \n. Tapi kat sini dia kata kalau yang input ketiga ni, yang intermediate character ni adalah optional. Ni macam sebelum ni. Sorry. Kalau kita abaikan, if is omitted, diabaikan, ditinggalkan, maka default terminating character adalah \n tu lah. Tak ada yang lain dah. Kan dia lah. Jadi macam ni. Sorry. Kalau kita buang \n ni pun tak ada masalah. Saya buang dia. Saya run balik. Okay. Grammar betul. Tak ada masalah. Saya type lah. University Kebangsaan Malaysia. Dibaca semua. Kan? Sebab apa? Sebab saya tekan enter lah. Jadi yang kat sini tak sampai. Saya tekan enter. Yang kat sini 81 masih tak sampai lagi. Baru berapa kan? Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Baru 30. So, itulah. Kalau tak ada, by default dia akan ambil yang ni juga sebenarnya, iaitu enter. Kemudian tengok apa lagi. Ni contoh lah. Ni contoh kalau kita Okey, jadi disebabkan kita guna karakter, kita gunakan array, of course lah. Kalau dalam ni sekejap saya nak tukar. Saya nak pandang yang ni 62. Tapi semua dah ada kot yang ni. Okey kot. Open 63. Tengok sekejap.
Okay, kod ni sebenarnya apa dia nak buat dia nak kita nak duplicate satu C string. Kita nak duplicate. Jadinya dekat sini katalah kita ada dekat sini apa? Kita ada linear. Kan? So kita ada str1. Oh, sorry. Katalah saya ada macam ni, saya nak buat char. Kemudian namanya str1. Kemudian dia adalah C string. Dekat sini namanya, let's say saya nak type nanti linear. Ini sama equivalent sebenarnya dengan kita tengok tadi kan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan, sama dengan ni 7 linear. Sama juga dengan char str1 L I N E A R backslash kosong. Semuanya sama. Jadi apa saya nak buat sebenarnya, saya tak akan assign kat sini, tapi saya akan masukkan nanti. Saya akan masukkan nanti dekat sini getLine ni. Okey. Kemudian saya akan apa saya nak buatlah, saya nak simpan dalam str2. Saya nak simpan, saya nak copy je sebenarnya, saya nak duplicate. Kat sini saya nak duplicate. So saya akan ada satu lagi iaitu char str2. Dah, tu je. So dekat sini nak tunjukkan macam mana kita boleh gunakan subscript array notation. Iaitu kita boleh gunakan, contohnya kat sini saya ada str1, saya boleh buat str11, str1 elemen ketiga iaitu indeks 2. Ini saya start pada indeks kosong. Saya boleh gunakan ni. Sebab apa? Sebab dia adalah satu array kan, bila kita takrifkan dia ni. Dia adalah array. So kita boleh gunakan tata tanda ataupun notation array. Tak ada masalah. Okey. So dekat sini ataupun saya buka kat sini. Saya takrifkan, saya ada max character 81, tu pula nak letak berapa pun. Biar, tapi make sure dia panjang yang cukup lah daripada string yang awak nak masukkan. Okay. So saya buat int constant 81. Kemudian saya create dua string, iaitu char str1 dengan char str2. Panjangnya kedua-duanya adalah max char, iaitu 81. Kemudian sama macam tadi, saya akan minta pengguna masukkan type lah, enter a sentence. Pengguna akan type lah. Akan disimpan dalam str1. Sini saya boleh tambah macam tadi lah. Saya letak koma backslash n. Tak ada masalah, boleh je. Tapi kalau tak letak, dia sebenarnya buat sebenarnya by default backslash n tu jugalah. Iaitu enter ataupun new line character. Kemudian apa saya buat sebenarnya kat sini? Dekat sini apa saya buat adalah saya ini menarik. Kan? Saya ada I sama dengan 1. I ni adalah counter. Saya komen kat sini. Counter. Jadi saya nak okay, tak apa. Buat tak nak pening kan. Yang ni pun sama, saya nak buang. Yang ni pun sama, saya nak buang. Katalah macam ni. Okey, tak apa, yang ni nanti saya terangkan looping ni. Tetapi apa yang kita buat dalam loop ni sebenarnya adalah kita copy je. Kan?
kita duplicate je. STR1 elemen ke berapa? Kita copy je pada STR2 kan, sama macam sebelum ni. Kita kalau sini I, dia akan gantilah I dalam sini. Okey, cuma macam mana kita nak buat looping ni? Mungkin saya boleh gunakan, saya rasa saya boleh gunakan for loop saya rasa. Saya nak ubah sikit saya punya ni. Mungkin saya nak buat 63A dulu. Okey, rather than saya nak gunakan while loop, apa kata saya gunakan for loop. Tapi tak boleh. Sebab saya max char ni adalah maksimum karakter. Tapi tak semestinya kita kena gunakan max char, sebab mungkin kita masukkan linear kan, 6 huruf je. 6 huruf ditambah dengan backslash. Okey, tak apa. Kat sini kita gunakan while loop. While loop. Okey, so kita takrifkan I sama kosong. I ni adalah counter. Saya tak letak sini pun tak apa sebab macam pening kan. Tapi letak pun tak apa. Letaklah sebab dia tak gunakan kat atas, dia guna kat bawah je. Sini while loop akan terus berfungsi selagi mana condition dekat atas ni true. Selagi mana condition true. Bila condition false, dia akan tamat. Tengok condition dia. STR1. Tengok condition dia while, sorry saya nak guna hitam lah. While STR1 I tak sama dengan backslash kosong, then duplicate nilai itu, iaitu kita assign STR2I STR1I. Dan kat sini counter kita akan naikkan nilai dia. Jadi kat sini selagi mana true dia akan run lah kita punya loop ni. Jadi ini bermaksud apa? Bila kita masukkan, kita type, let's say kita masukkan linear, so kita try run kot ni terus. Oh sorry, saya cuba run. Enter a sentence. Saya nak masukkan linear, L-I-N-E-A-R. Ni dekat sini. Bila saya bukan sini. Bila saya klik saja linear, enter, bila saya tekan saja butang enter, apa akan jadi adalah getline ni dia akan assign linear dengan STR1. Maksudnya STR1 saya akan ada nilai, iaitu STR1 dia akan jadi secara automatik, dia akan jadi kita masukkan ini, dia ada 6 kan, so jadi 7 lah, iaitu L I N E, sorry kita sambung kat sini, A R, yang last kali adalah backslash kosong kat sini. Bila saya tekan enter je, dia terus akan create, dia akan assign terus. Apa yang saya type ni linear ke dalam STR1, iaitu yang ni tadi, dan dia akan tambah di penghujungnya dengan backslash kosong. Kenapa dia akan buat? Kita tengok. Kita akan pergi pada baris seterusnya, iaitu looping ni akan bermula. Kemudian STRI bermaksud elemen STR yang ke I, the ith character of STR1. Maksudnya dia akan looping L dan seterusnya, I, N, E, A, R, termasuklah juga backslash kosong. Sebab backslash kosong ni dia by default bila kita buat macam ni, dia terus akan tambah.
Kan komputer kita tak perlu buat pun. Komputer tu akan tambah. Kita dah tengok tadi kan. Jadinya looping ni akan tamat bila di sini jadi false, ataupun dengan kata lain bila str1i sama dengan backslash kosong kat sini, iaitu penamat kepada kita punya array. Sebagaimana tak capai yang ni, dia akan jadi true. Maksudnya dia tak sama, bila tak sama dia true, bila true dia akan keep on doing whatever yang kat sini. Kemudian I++ bermaksud kita I++ ni sebenarnya untuk kita tambahkan kat sini. Kan? Jadi daripada L kita akan pergi I, akan pergi N, E, A, R. Okey. Kemudian bila kita copy tadi, di sini true. Bila sampai backslash kosong, dia akan jadi false. Bila false tamat, jadinya str2 ni dia tak dapat nak copy backslash kosong ni. Jadi kita kena tambah sendiri automatically dekat hujung tu. Itu kita tambah satu lagi baris. str2 I, iaitu bila I dah jadi I 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya di sini str2 sebab I dah jadi 6 nanti. Kita letakkan backslash kosong kita kat sini. So str2 kita menjadi apa yang ada kat sini. Saya ulang. Kenapa kita perlukan baris ni? Sebab looping ni dia akan tamat bila backslash kosong ni, bila str1i ni adalah backslash kosong. Dia akan tamat. Sebabnya backslash kosong tak sama dengan backslash kosong. Jawapannya false lah. Sebab dia memang sama. Dia memang sama. Jadinya di sini komannya tak sama. Padahal dia sama. Jadi dia akan jadi false. Bila false dia akan tamat. Jadinya pengkopian, dia akan copy paste lah. Tak sempat untuk copy backslash kosong kat sini. Bila tak sempat, kita kena tambah sendiri dekat sini. Bila kita tambah sendiri, barulah str2 ni lengkap menjadi suatu string, C string. Dan kita boleh see out str2, nak check betul tak apa yang kita copy tu betul ke tak. Kita try. Cakap banyak-banyak tak cuba kan. Kita type linear. Saya type kat sini linear, saya enter, dia keluar linear. Tengok maksudnya ni datang daripada saya see out ni. Okey. Jadi yang dekat sini kita tengok katalah kita terlupa, kan, kita terlupa letak ni baris nombor 18 ni. Tengok dia jadi apa. Tab linear. Dia tak ada masalah, boleh juga guna. Betul ke? Saya kompas sekali lagi. Saya expect dia ada masalah. Tak ada masalah. Walaupun tak ada backslash kosong, dia masih boleh terima. Sekejap saya fikir. Tengok saya punya nota kejap. For now, concentrate on processing. For you, but will be discussed. Okay. Sekejap Each entered character is taught correctly on the. Okay. Ada siapa tahu ke? Just in case ada siapa yang tahu. Saya macam ni dia tak ada masalah. Saya fikir kalau dia bukan C string, patutnya tak boleh lah kan, dia kena for loop lah. Tapi sebenarnya boleh.
Ya, ada siapa tahu ke? Apa? Tapi kalau ikut yang selamat, kena letaklah. Letak kat sini. Dan mata saya letak ni sebab saya ikut buku sebenarnya. Mungkin juga kadang-kadang kita ada C++ yang version baru diterima kan. Contohnya kalau saya rasalah mungkin lah. Contohnya macam saya cakap sebelum ni, kalau string class, kalau kita buat string, kita tak guna include string pun, sepatutnya kita kena guna kan. Kalau kita buat macam ni, include string, dia boleh guna. And of course lah. Tapi kalau kita tak letak pun sebenarnya dia boleh guna, tak ada masalah. Tapi kalau macam saya cakap dalam kelas ni, saya nak awak gunalah. Dan ni pun saya pelik juga. Sebab kat sini kita letakkan dia supaya dia tambah kosong kat belakang, supaya dia jadi C string. Kalau kita tak letak dia, maksudnya dia tak ada. Dia macam ni je. Kalau kita komen ni, maksudnya dia tak ada kan. Maksudnya kita stop sampai R. So dia adalah character array. Bila character array, kita tak boleh, saya fikir kita tak boleh guna, tapi boleh guna pula. Macam ni. Okey. Tapi mungkin saya boleh cuba kejap. Contohnya macam kod kita yang mula-mula tadi. Rather than macam ni, let's say saya ada, ataupun saya nak try. Saya just cuba je. Okay. Okay, ni silap. Save file as. Saya buat. Saya nak cuba. Saya nak buat name. Saya nak buat. Nak macam ni. Saya nak buat U K M. Saya dia tak ada kat belakang ni. Kemudian saya nak siap ni. Sorry. Dia jadi apa? Okey, tak ada masalah sebenarnya. Ini sesuatu yang baru lah bagi saya. Okey. Tapi tadi kita tengok kalau kita gunakan integer, dia tak boleh. Ataupun mungkin, sekali lagi, kalau saya buat 3. Tak ada masalah pun. So untuk char dia boleh. Kalau kita guna integer, contohnya macam ni, kita tengok tadi tak boleh kan? Dia tak boleh. Kalau kita guna double, sama juga tak boleh. Dia akan bagi error. Tapi kalau kita guna char dengan string, dia tak ada masalah sebenarnya. Artinya sebenarnya kat sini tak ada isu lah kalau tak guna. Still dia boleh keluar output yang kita nak. Tapi for the sake of kita konsisten dengan apa yang kita belajar, kita still kena tambah. Kita tambah kat sini. Okay? Sebab loop kita dah jadi false. Bila kita kat sini false, jadi dia tak sempat nak salin, nak copy backslash kosong ni. Okay, so kita tambah secara matematik kat sini. Okay. Kemudian kat sini kalau nak gunakan function lah. Sini saya buat satu function strcopy. Kalau nak tengoklah. Okay. Kemudian yang ni pun ni guna shortcut. Guna cin get. Saya rasa ni agak mendalam kot. Jadi dan makin keliru sebenarnya. So saya rasa tak perlu kot. Tapi kalau untuk faham tak ada masalah. In this code, in the code above, blah blah blah. Okay, tak apa. Setelah itu kita ada C string manipulation function. Okay, contohnya kita nak apa ni? Yang ni kita nak manipulate the whole string. Okay. Sekejap ya, saya tengok.
The declaration of this function in the standard header file and C string. Kita kena guna C string, jangan lupa. Sama macam string class. Below is the list of the more common C string library function which are called in the same manner. Okay. So kat sini kalau kita nak copy string ESP to string var, including the backslash kosong. So kita boleh buat contohnya, sekejap ya. Sekejap 63 64. Mana saya guna apa ni? Guna get. Tak perlu kot. 63 64. Saya nak buat 65. Okay. So saya nak gunakan kat sini. Contohnya saya nak str cpy. Str cpy. String copy lah kan. Lebih kurang lah maksudnya. Okay. Saya nak padam. Let's say saya nak padam semua ni. Okay. Kemudian saya kena letak header C string. Kemudian, kat sini apa saya nak buat adalah saya nak buat strcpy, ya, kemudian string variable. Okey, kat sini saya nak buat macam tadi, char. Kemudian saya nak buat, let's say tadi apa name ataupun message, name lah, tak apa. Let's say saya nak buat 5 contohnya, ataupun 4. Okey. Kemudian dekat sini saya gunakan string var, maksudnya saya nak masukkan name. Kemudian saya boleh letak, contohnya saya nak buat UKM. Kemudian saya nak cout. Boleh tak? Kita try. Okay, dia keluar UKM. Jadi sebenarnya ni tak ada apa-apa pun kan. Macam seolah-olah macam str copy ni, str cpy ni macam seolah-olah awak macam ni. Macam ni. UKM. Kan? Sekejap Yang ni sama juga macam awak buat macam ni. Iaitu awak declare dan awak initialize dia sebagai satu string. Tetapi of course lah kalau awak tak nak guna yang ni, awak boleh gunakan method ataupun function strcpy. Kemudian ada banyak lagi contoh dekat sini. Kemudian boleh tengoklah. Okey, kemudian character manipulation function, kita dah tengok sebelum ni, kita gunakan is alpha dan sebagainya. Dekat sini pun kita tengok boleh ketak all symbolic controller include the character handling function. Kemudian this function are exactly the same as the one that we use untuk string class sebelum ni. Sama je cara nak guna dia. Dan of course kita kena gunakan header file string dan cc type. Kalau ingat balik yang sebelum ni kita gunakan cc type, yang ni pun kita kena gunakan cc type. Sebagai contoh untuk is alpha, is all num, is upper, is lower, is digit dan sebagainya. Okey, so kemudian ada banyak lagi topik yang kita tak cover sebenarnya. Contohnya conversion function, pointer array dan sebagainya. Okey. Ada apa-apa soalan ke sebelum kita rehat dalam 10 minit ke? Dan kita sambung topik yang terakhir, iaitu structure. Ada ke? Sekejap saya tengok. Okey, tak apa. Kalau tak ada, kita rehat dulu. Sekarang ni 6.16. Kita sambung balik pukul 6.20
26 ke 67 lah. Sekarang 617, so 627 kita sambung balik dalam topik yang terakhir, iaitu data structure. Data structure ni saya dah muat naik nota dia dah lama dah. Saya rasa dalam UKM Folio boleh muat turun dia daripada UKM Folio. Okey. Terima kasih.
Okey, kita nak sambung balik. Sekejap ya. Hopefully boleh dengar saya cakap. Kalau tak dengar bagi tahu. Kita nak sambung balik structure. Ini penting, saya memang setengah pesara dia mungkin atau setengah orang dia mungkin tak ajar topik ni. Tapi saya rasa penting sebab boleh guna dalam awak punya projek. Okey, sekejap ya. Ini continuous. Betul lah continuous. Okey, sebelum tu saya nak tulis dulu dekat saya punya ni. Topping after. Okey. Oh, saya lupa nak simpan. Okey. Data structure. Oops. Ataupun structure lah. Data structure ataupun ada gunakan perkataan records. Kenapa record kita akan tengok. Okey. Ni kan. Dalam commercial application structure is referred to and is the same thing as a record. Sebelum ni kita belajar kalau kita nak simpan nama orang, contohnya kalau kita gunakan array, dia sebenarnya dia ni kita boleh kata dia adalah satu pengitlakan ataupun generalization kepada array. Katalah kita ada nama orang ataupun kita ada bilangan, bilangan mungkinlah kan, kemudian nama, kemudian kita ada pay rate. Contoh. Ini contoh lah just nak bagi motivasi apa benda sebenarnya. Ataupun mungkin satu lagi kita kata nombor pekerja, atau nombor pekerja lah ID. Atau IC ke kan. So bilangan 1, 2, 3 bla bla bla. Nama kan, contohnya Abu ataupun Smith ke apa-apa nama lah. Kemudian pay rate mungkin kadar bayaran dia kan. Setiap orang mungkin gaji dia berbeza-beza. Kita tak tahu kan. Mungkin sama, mungkin berbeza. Katalah berbeza. Contoh kita ambil contoh berbeza. Contohnya ni adalah per hour. Kan? Ni per hour. Kadar bayaran per hour. Mungkin ni RM3.50. Ni mungkin profesional daripada luar negara. Mungkin gaji dia lebih sikit. Kan? Mungkin RM5 per hour. Contohlah. Atau pound ke apa ke, tak kisahlah. Kemudian ID pekerja contoh kan, 1, 2, 3, mungkin ni 1, 2, 4 dan sebagainya kan. Jadinya kalau kita nak simpan ni selalunya kalau kita gunakan array, kita buatlah array name ataupun array yang ni kita buat array I. Atau I saja. Kemudian yang ni name kan, bukan nama name. So kita buat name I. Dan ni pay rate, kita buat pay rate I. Kemudian ID I. Maksudnya kalau I 1, yang ni name 1 iaitu Abu. Pay rate dia, pay rate 1. ID dia adalah ID 1. Kan iaitu ni lah. Okey. Apa lagi dan sebagainya lah, bila I sama dengan 2, so gitu. Jadi kat sini satu lagi adalah kita tengok I ni adalah integer, name adalah string. Kita boleh guna getLine untuk kita bersihin. Pay rate, gaji contohnya, rate ni selalunya dalam bentuk double. Kemudian ID ni kadang-kadang dia bercampur. Tapi tak apa, kita guna yang paling simple integer kan. Kalau macam UKM A 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia ada A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dia campur, tapi tak apa, tak ada masalah pun. Jadi kat sini kita kena bina banyak array. Iaitu kita kena buat string name. Ini n. Maksudnya ada n input lah. Lepas tu ini I daripada 0 sampai n tolak 1 kan.
Kemudian double parent n, ni kita nak declare lah. Kemudian id parent, id lah, int int id n. Kemudian let's say kita nak suruh cin ataupun getLine, tak kisahlah, kita buat cin ataupun kita buat loop, contohnya for I sama kosong, I less than n, I plus plus contohnya, kan? Atau kita cin cin sekejap kita guna getLine, getLine cin kemudian name I, kemudian cin tu nama yang pertama, kemudian sini cin dia punya parent I, kemudian cin satu lagi id I. Tapi sebab kita ada cin atau ada getLine, saya rasa kita kena letak cin.ignore. Okey. Jadinya kita kena ada banyak macam ni lah, kita ada banyak array lah, satu array, dua array, tiga array. Tapi structure ni dia nak elakkan kita banyak-banyak macam ni, bukan nak elakkan. Sebab benda ni pun okey juga sebenarnya, tak adalah, not too bad. Kan? Tapi structure ni lagi mudah kita sebab dia akan gabungkan semua ni dalam satu nama. Itu dia punya motivasi dia lah. Okey. So kat sini awak tengok a structure ataupun a record, dia adalah dia macam inventory lah. Yang mana dalam dia ada part, number, description, quantity dan sebagainya, diletakkan dalam satu record, dalam satu store. Jadinya each structure consists of data fields, kemudian which are also called structure number, kan? Boleh guna data field ataupun structure members. Okay. Jadinya untuk structure dia ada dua elemen. Kita akan tengok nanti, mungkin ni just introduction je, mungkin tak nampak lagi. Kita ada structure form dan structure content. Structure form ni apa? Structure form adalah consists of symbolic name, data types, jenis-jenis ni, susunannya dan sebagainya. Dia punya rangka lah, kita boleh kata macam tu kot. Content ni adalah the actual data yang disimpan dalam symbolic name tu. Okay, so we are going to discuss 4 topics in this chapter, which are single structure, guna array of structure. Bayangkan kita ada array of structure, kan? Bukan sekat structure saja. Structure ni dah macam pengitlakan ataupun generalization of array, tapi kita ada array of structure. Kemudian structure as function argument, kemudian pass by reference for structure. Mungkin ini kita tengok kot. Topik ni pun saya lebih kepada nak mengenalkan pada awak sahaja. Single structure yang pertama. Creating and using a structure involve the same two step of creating and using. Macam kita guna variable, kita deal how we deal with variable, regular variable, kita kena create dulu then kita gunakan, kan? Jadinya itu declaration, initialization lah. Structure pun sama. Structure pun sama. Okey. Jadi cara dia saya nak buka kod ni. Ni paling last 65. Sekejap saya tengok kat sini. 65. Okey. So kat ni seposisi jadi 66. So kat sini sekejap ni saya tengok. Okey. Tapi tak apa kot, saya boleh je guna sementara, nanti saya tukar balik nama dia. Okey. Okey. Ini kalau kita nak
create structure. Saya nak buat tak apa, macam ni. Saya nak buat 66 plus. Okey. Kita tak perlukan ni semua. Okey, macam ni je kalau kita run. Tapi tak keluar apa-apa lah. Jadi je kat sini kita tengok. Kita nak declare 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 baris ni. Dia kata the first 6 line give the form of a structure called birth. Namanya birth. Kemudian dia reserve storage. Macam kita buat macam ni lah. So sebelum ni kita buat int x. Ni saya nak komen. Kita declare je x ni adalah jenisnya integer. Tapi kita tak assign apa-apa ni lah. Kita tak buat apa-apa pun. Sama juga structure pun macam tu. Kita declare suatu structure. Macam ni kita declare. Gunalah nama dia ni, structure. Kemudian nama structure tersebut adalah birth. Namanya birth. Jenisnya adalah structure. Kemudian kita tengok dia kata apa lagi. Kemudian kita nak, bila kita buat macam tu, dia akan reserve storage. Untuk birth ni, yang mana storage tersebut adalah berasaskan kepada data fields. Ataupun tadi kita kata apa, data fields tersebut adalah structure member. Dalam ni adalah structure member. Jadinya dalam birth punya structure kita ada month, ada day, ada year, yang mana jenisnya adalah integer. Semuanya integer. Tapi sebenarnya kebaikan structure ni, awak tak semestinya kena buat, awak boleh campurkan. Kalau awak buat day ni, awak nak double pun boleh. Tak ada masalah. Kan? Dia tak ada masalah, dia tak bagi error pun. So ni just untuk permulaan, kita gunakan semuanya integer. So kat sini, ini adalah saya komen sikit. Ini dia namanya adalah structure member, ataupun dipanggil data fields. Structure members ataupun data fields. Kemudian ini adalah structure, ini adalah nama dia. Birth ni tadi, nama dia. Sorry, name saja. Okey. Kemudian, of course lah, kalau kita dah buat, contohnya macam sebelum ni kita ada int x. Kadang kita buat x sama dengan 1. So kat sini kita, kat sini kita declare kemudian kat sini kita initialize. Okey. Sama juga kat sini, sekarang kita declare saja. Dulu. Kemudian kita beri nilai. Kita initialize dia. Contohnya macam tadi, sekejap saya nak buka kod saya tadi. 52. Bukan yang ni. 52. Yang ni. Tak ada nama dah. 52, sekejap ya, 52B kot. Yang ni lah kot. Okey. Kita beri nilai dia. Jadi cara nak bagi nilai, adalah cara nak bagi nilai, kita nak initialize dia. Secara mudahnya begitulah. Kita declare, saya gunakan perkataan tu, initialize. Cara dia adalah kita letakkan nama structure tu dulu, birth. Kemudian nama member tu. Ni bukan kod saya ni. Sekejap banyak sangat buka kan. No, saya tak nak buat apa-apa yang ni. Cara dia adalah saya buat birth, kemudian month. Itu saya bagi nilai. Contohnya kat sini, month dia adalah 12. Kemudian birth, day. Maksudnya bila kita nak connect structure name dengan structure member, kita kena letak dot di antara dua tu. So day, contohnya saya nak buat hari. Saya nak sama dengan sini 28. Kemudian birth dot year, saya nak buat 19
Saya nak ikutnya sama macam ni, iaitu 1992. Tentu je. Kalau kita run, oh sorry, yang ni saya nak padam. Dia tak bagi apa-apa, of course, sebab kita tak siap apa-apa. Okey. Kemudian, okey, kita dah declare, kita kata initialize kat sini. Kemudian kita nak see out, kita nak print. Kita see out. Macam nak see out? Bila kita nak see out, sorry, saya kena tengok kat sini. Kita gunakan yang tu. So kat sini saya buat ayat sikit. My birthday kan. My birth date is, so saya letak month dulu kan. Ni sebab kita ikut buku masalah kan. Jadi dia letak month tu di depan untuk tarikh tu. So saya buat, tapi boleh je kita nak buat birth dot day. Kita buat hari berapa bulan dulu. Birthday iaitu 28. Kemudian kalau dalam ni dia buat macam mana? Dia letak tu. Kemudian saya nak pisahkan dia dengan slash. Kemudian birth month. Sorry, kat sini sebab dia karakter kan, saya boleh jadi yang ni betul je sebenarnya, tapi sebab karakter kita boleh gantikan dengan single quote macam ni. So ni pun sama, birth month macam ni, dan last kali birth dot year, iaitu yang ni. So ENDL. Dan kita run. Okay, so my birth date is 28 bulan 12 1992. Adakah yang macam ni? Ketua sangat ni. Kan? Awak mungkin late 1990s kan? Ke tahun 2000. Mungkin awak tahun 2000 kot, 2021 kot. Okay. Mungkin bagi awak tua. Bagi saya muda lah ni 92 sebab saya lahir 80 something. Okay. Jadinya macam itulah caranya. Jadinya ini cara kita nak declare, ini cara kita nak initialize. Itu kita siap macam biasa. Jadinya nama ni sebenarnya adalah nama official dia. Bila kita nak guna, kita kena buat macam ni. Structure name dot member name. Kan? Birth dot month, birth dot day, birth dot year. Tapi awak punya sama lah. Kalau mungkin awak boleh kata, alah, kalau kenapa nak perlu banyak-banyak, kenapa tak guna month, day, kenapa tak buat macam ni je? Month, day, year. Kemudian month adalah 12, day adalah 28, year adalah 1952. Itu see out, month, day, year. Boleh je. Memang betul, memang boleh. Tapi kita akan tengok ada banyak benda. Contohnya kat sini, bila kita buat macam ni, nampak pemilikan, possession, month, day, year ni kepada birth. Kita nampak yang, yang ni ada kaitan dengan birth. Yang ni pun ada kaitan dengan birth. Maksudnya kita nampak milik. Month, day dan year ni adalah milik kepada birth. Dia adalah owner, landlord kepada month, day, year ni. Okay. Ni, jadi tengok ni. Birth month refer to, macam itulah. Kita kena gunakan dot. Structure name, dot members name ataupun data field name. The dot is called, dot ni walaupun kita nampak simple jenis, sebenarnya dia dipanggil member access operator or dot operator. Tak ingat nama pun tak apa, sebenarnya janji tahu guna. Okay, ni dah tengok tadi. Okay, so kita boleh juga dalam compact form, dalam compact form sebenarnya kita boleh je letakkan dia dalam satu baris. Ni tadi nombor 66, saya nak buat 67 lah. Okey, 67. Sebenarnya ni macam panjang kan, tapi sebenarnya saya suka juga bentuk ni sebab dia jelas. Kan kita nampak, ni kita nampak terus kita ada 3 elemen. 3 elemen tersebut jenisnya integer. Tapi sebenarnya tak ada pun tak apa, kita buat je macam ni. Kita bawa semua ke atas. Saya tengok tahu saya tersilap. Kita bawa aja semua ke atas. Jadi kat sini kita separatekan dia dengan semicolon lah.
Ini pun sama. Okey. Kemudian birth macam ni. So kalau kita run, okey, dia beri output yang sama. So kita boleh dapat compact form ataupun kita guna yang bentuk yang asal tadi, iaitu satu member atau satu data list, satu kita panggil apa nama dia ni, data field, satu baris, kan? Macam itulah. Okey. Kemudian yang menariknya, katalah awak ada lebih daripada satu structure. Contohnya macam ni, saya nak simpan dia sebagai kod nombor tadi 67, 68. Sorry, tapi saya tak nak guna yang ni lah, saya tak nak guna dalam compact form. Saya nak buat macam ni. Sebab saya rasa ni lagi jelas. Sekejap, saya tengok. Saya silap. Okey. So dekat sini awak nampak kan, kita punya structure birth, kemudian jenisnya, member data dia punya member dia begini. Kemudian kita rupanya sebenarnya kita nak simpan je tarikh lahir lah kan, day, month dengan year, kan. Jadi tarikh ni boleh tarikh lahir, boleh tarikh apa-apa tarikh, tarikh ulang tahun ataupun tarikh sekarang, kan, current date. Jadinya sekarang ni adalah structure untuk birth, kan, my birth date. Katakan saya nak buat satu lagi, iaitu the current date. Structure yang mana current tu dia ada 3 juga elemen macam ni, 3 data field ataupun 3 member. Jadi apa saya perlu buat adalah saya tambah kat sini saja, saya buat koma current. So kita ada 2 structure kat sini, iaitu birth dengan current, yang mana kedua-duanya mempunyai elemen yang jenis sama, iaitu, dan nama pun sama, iaitu month, day, year. Okay, then what happen bila kita nak initialize ni, initialize sama. Kalau sini birth month, birth day, birth year, sini bila untuk current pun saya kena buat macam tu juga, current dot month. Sekarang ni bulan apa? Bulan 5 kan? Bulan 7. Current dot day. Hari ni berapa bulan? Hari ni tengok 5 yang bulan. Kemudian current dot year. Sekarang ni tahun 2022. Kemudian saya see out. Kat sini saya nak ikut dia. Today is ini sebelum ni. Kemudian saya nak buat today is, hari ini adalah, so saya nak gunakan ni, current day, current month, current year. So kalau saya run, saya dapat my birth date is, itu dekat sini, iaitu saya gunakan yang ni, birth.month yang pertama ni. Kemudian current pun saya gunakan Monday je juga. Lepas tu saya siap. Today is, hari ni berapa bulan? 5 bulan 7, 2022 contohnya. Jadi bila kita gunakan structure ni, kita boleh ubah susunan dia. Yang mana letak atas dulu, yang mana letak bawah. Sama macam pun boleh ubah yang biasa. Kan? Year nak letak mula-mula. Tak perlu, tak semestinya kena ikut susunan ni. Kita boleh buat apa-apa configuration lah. Kita boleh ubah. Tak ada masalah. Okey. Okey. Ada apa-apa soalan ke sampai sini? Ada ke? Tak ada Kalau ada bagi tahu So listing the structure form with no variable name, apa ni? Listing the structure form with no variables name following, apa ayat saya ni? However, the list of structure member must be preceded by okay. Maksudnya
kalau kita nak ni canggih juga ni. Kita nak declare kita nak declare satu structure tapi kita tak nak bagi nama dia. Boleh juga, tak ada masalah. Contohnya dalam kes ni, saya nak ubah sikit kod kita. Ni kod nombor 68, saya nak buat 69. Jadinya dia kata, kalau awak nak create structure, tapi awak tak nak bagi nama mula-mula tu, boleh je sebenarnya, tak ada masalah. Okey, tapi awak kena letak structure data type name. Tak nak bagi nama structure name, tapi jenis data ni structure kena letak juga. Contohnya date kat sini. Okey, 5 minute left. Dia dah remind saya. Okey, so dekat sini semuanya berkaitan dengan tarikh, date. Jadinya saya letak kat sini date. So kat sini saya tak perlukan apa-apa pun. Okey, ini saya nak komen kejap. Okey, kalau saya ada macam ni je, saya buat structure date, kemudian sini member ni wajib ada, sebab ini adalah ruang yang akan diperuntukkan dalam kita punya structure. Kemudian kat sini saya tak letak nama apa-apa. Saya tak letak nama apa-apa, saya terus tutup dengan semikolon. Kalau kita run, dia tak ada masalah. Okey, macam tu. Jadinya bila kita nak guna, baru kita letak nama tu. Contohnya bila saya nak guna, saya nak buat, bila saya dah declare macam ni, katalah saya nak create satu structure namanya birth. Jadi apa saya perlu buat? Saya buat date birth. Itu saja. Kemudian saya initialize. Kemudian saya cout. Saya cout. Kita tengok boleh ke tak, kita run. Tak ada masalah. Jadinya dekat sini kita declare nama jenis dia saja dengan membernya, tapi kita tak bagi nama lagi structure kita. Kat sini baru kita betul-betul create structure kita. Kemudian satu lagi, katalah kita nak buat, saya nak bagi 70, kita nak buat satu lagi structure, iaitu untuk current yang ni. So macam nak buat ni, kita tambah je kat belakang dia, comma current. Ni macam kita buat int x, y kan. Benda ni macam sama je kan. Contohnya kalau kita nak buat apa, int x, y. Dalam kes ni date, birth, current. Date ni dipanggil data structure type tadi kan. So boleh je. Kalau kita run, dia tak akan bagi error lah sepatutnya. Dan dia macam biasa. Lebih kurang macam tadi je. Cuma kita boleh create bila kita nak. Kan, let's say later kita nak create lagi, boleh buatlah date, nama baru, future. Okey, tak ada masalah. Kemudian kita masukkan nilai. Dan ni saya nak buat macam ni kan, future. Ini pun sama, future. Atau nak guna perkataan apa, guna future je lah kan. Kemudian tahun mungkin 2030 kan, 1 bulan 1 kan. So the future date is, tak kisahlah kan, the future apa awak nak tahu, okay, adalah future.day, future.month dan future.year. Okay,
boleh saja, kan? Jadinya dengan cara ni kita lebih fleksibel untuk kita create structure. Tak perlulah kita nak buat tambah lagi berapa baris ni. Kita just letak date saja, dia dah cukup dah. Okey. Tidak ada masa. Jadi kita akan sambung lagi nanti. Sekejap ya, saya tengok. Okey, kita akan tengok habis. Kita akan sambung kat sini esok. Esok kelas terakhir kita lah. Saya ingat yang ada tutorial malam ni tak sempat nak bincang pasal structure lah. Tapi tak apalah, saya akan inform Encik Nuril yang malam ni, sampai tutorial malam ni tak sempat untuk structure. Okey. Itu je kot kita jumpa esok lah. Okey, terima kasih. Thank you, Doktor. Sama. Thank you, Doktor. Terima kasih, Doktor.